Topik yang diberi kepada saya adalah tentang kemiskinan bandar dan luar bandar, dan saya ingin bagi sedikit dari segi definasi bandar dan juga kemiskinan, dan juga sedikit data, kongsi data kemiskinan yang kita perlu supaya dapat menganalisa masalah ini, dan juga sedikit tentang profil ketua isi rumah miskin. Dan saya nak kongsi juga yang keempat dari segi rancangan Malaysia ke-12, iaitu apa yang terkandung dalam baru-baru ini yang dilancarkan di Parlimen, dan sedikit show daripada saya kepada gabungan. Jadi yang pertama, yang penting ialah definasi bandar, ya. Definasi yang digunakan ni semua adalah daripada Jabatan Perangkaan, di mana banci pun dibuat melalui definasi ini. So kawasan yang bandar ialah kawasan yang diwartakan mempunyai lebih daripada 10,000 penduduk. Dan yang penting 60% penduduk, iaitu 15 tahun dan lebih, terlibat dalam aktiviti bukan pertanian, bermakna manufacturing atau services dan sebagainya. Ini penting. Dan juga klasifikasi yang dibuat ialah ada 4, iaitu metropolitan iaitu 70,000 dan lebih, bandar besar antara 10,000 hingga 75,000, bandar kecil 1,000 hingga 10,000, 10,000, dan luar bandar adalah kawasan yang selebihan. Tapi apabila mereka cantum semua data itu, bandar ialah metropolitan dan bandar besar, iaitu lebih daripada 10,000. Dan bandar kecil dan kawasan luar bandar adalah luar bandar. So ini yang penting untuk kita memahami angka-angka yang saya akan tunjuk kemudian. Dari segi kemiskinan, kita perlu juga memahami ada konsep yang digunakan oleh kerajaan dalam mengukur kemiskinan dalam negara. PGK yang sering digunakan adalah pendapatan garis kemiskinan, iaitu pendapatan isi rumah berdasarkan isi rumah, bukan seseorang tapi isi rumah untuk sebulan. Dan ada beberapa dua konsep yang digunakan. Satu dari segi pendapatan, iaitu di bawah pendapatan ada PGK, iaitu pendapatan garis kemiskinan tegah, which is in English hardcore, mutlak, absolute, relatif, ialah relatif daripada median income tu. Dan juga ada sekarang mulai tahun 2016, kerajaan telah juga menggunakan satu indeks pelbagai dimensi yang mengandungi pendidikan, kesihatan, taraf hidup dan pendapatan. So pendapatan ini dimasuk, iaitu mutlak itu masuk dalam sini. Tapi yang penting kita perlu memahami ialah dari segi pendapatan, pengukuran dari pendapatan, yang bila pendapatan bulan isi rumah mutlak digunakan ialah pendapatan dia kurang daripada sekarang. Ini yang telah direvise. Dulu 980, sekarang 2,208 lagi. Dan miskin tegah, iaitu separuh daripada sini, ialah below RM 1169. Dan relatif adalah bergantung pada 50% pendapatan median isi rumah bulanan di negara. Pada masa ini 2,977. Angka ini mungkin akan ubah mengikut keadaannya. So ada ini 3 yang digunakan, tapi yang harus kita memahami di sini, apabila kerajaan sebut pengukuran kemiskinan, yang indikator utama yang digunakan ialah kemiskinan mutlak, absolute poverty, seperti yang tergandung dalam laporan Jabatan Perangkaan juga. Pengukuran kemiskinan mutlak ialah indikator utama dalam memantau pembasmian kemiskinan. So kita perlu faham, ya.
Ini yang digunakan apabila official statement semua keluar, ini yang digunakan. Okey. So berdasarkan itu, baru-baru ini di Ogos 2021, selepas pandemik, dia orang telah buat penilaian semula dan dapati kemiskinan mutlak, iaitu isi rumah. Sebelum itu, supaya dapat satu konteks ini, saya ingin beritahu pada kini isi rumah 7.5 juta di Malaysia. Okey, isi rumah dia 7.5 juta, yang lebih kurang 32 juta orang penduduk, ya. So daripada itu 8.4% sekarang, iaitu lebih kurang 639,000 isi rumah adalah isi rumah miskin mutlak, bawah absolute poverty, ya. Dan 1% lebih kurang 80,000 ialah kemiskinan tengah, that means below the PJK makanan, dan relatif adalah 16.2%, ya. So itu yang keadaan sekarang daripada bulan Ogos tu. Okey, bila kita banding dengan apa yang terjadi di bandar dan luar bandar, ada beberapa parameter yang kita perlu faham supaya kita memahami analisa yang akan dibuat oleh Dr. Madeline dan Dr. Kumar itu. Sekarang ini kita punya penduduk di 32 itu diagihkan pada bandar 25 juta, dan yang lain tu di luar bandar, dan ada juga warga negara. So you must be careful di sini sebab warga negara dan bukan warga negara, ya. So bila kita sebut 32 juta seluruh negara, termasuk hampir 3 juta bukan warga negara, iaitu kebanyakan dia pekerja di sini. Tapi apa yang penting di sini ialah taburan. Sekini kita telah, urbanisasi kita telah terlampau tinggi, dan orang di bandar, penduduk di bandar hampir 77% compare dengan luar bandar. Okey. So ini translate kepada 5.6 juta isi rumah di bandar dan 1.5 di luar bandar. Dan saya telah buat pengiraan yang baru sebab dari segi ini di bandar sekarang 7% ataupun 30,000 ia adalah di kemiskinan mutlak, dan di luar bandar 210,000, ya. So ini yang angka sekarang. Tapi kemiskinan realiti dia, kalau kita ikut ini daripada Tegah itu kita dapat kalau angka itu ditambah 1,000 jadi ini, dan relatif itu kita tambah RM700 sebulan, akan melompat kepada 850,000 untuk bandar, dan hampir 500,000 dalam luar bandar. Ini realiti dia pada saya. Yang isi rumah yang di bawah RM3,000 ialah hampir 1.3 juta ataupun terlibat hampir 6 juta orang. So almost 1 in 5 we poor in this country, ya. Okey, dari segi profil dia, profil ketua isi rumah miskin, saya nak tu punca pendapatan kebanyakan 3/4 adalah daripada single source, ya, pendapatan tunggal. Dan juga ada beberapa dari segi jantina, ketua isi rumah 25% adalah wanita dan juga ibu tunggal. Dan pendidikan ketua isi rumah adalah seperti berikut, lebih kurang 22% sekolah rendah, 66% PMR atau SPM, dan 12% pada itu. Dan yang penting, kenapa
pendapatan tu rendah, satu daripada punca dia ialah 75% adalah pekerjaan kemahiran rendah. Bercadas asas pertanian, perhutanan dan perikanan, perkhidmatan dan jualan. Dan di sini kita dapat tengok gaji bulanan ketua isi rumah adalah daripada purata dia 1,500 hingga 1,900 ya. So ini beri sedikit gambaran kenapa masalah tu terdapat di dalam bandar. Sini saya cuma nak tunjuk sepintas lalu perbandingan tentang beberapa indikator yang digunakan di dalam dimensi multidimensional tu. Kalau kita ambil perumahan, yang milik rumah di bandar ialah 75% saja, 25% tak ada rumah, tapi di luar bandar memang tinggi. Dan juga dengan sewa rumah ni, dan kebanyakan ini terlibat B40 lah yang sewa rumah. Kediaman buruk ataupun dilapidated houses di bandar 2% of the 6 million households dan luar bandar lebih tinggi lah, memang lebih tinggi. Of course dari segi air pipe di rumah luar bandar kurang. Pusat kesihatan awam ataupun akses kepada pusat kesihatan awam lebih daripada 5 km yang biasa digunakan untuk menilai kemudahan asas dan perkhidmatan. 18% di luar bandar is more than 5 km yang penduduk di sana. Saudara Jayana, sorry untuk kacau ya. Masa hanya tinggal lagi dalam 3 minit saja. Okey, terima kasih. Saya akan sampaikan. Dan of course di sekolah rendah dan sekolah menengah nampak. Tapi satu yang saya nak tunjuk, masih ada dari segi kebersihan tandas curah di 30% daripada luar bandar masih gunakan tandas curah siram. Dan yang kutipan sampah yang kita take for granted di bandar hampir 40% tiada di dalam luar bandar. Okey, itu yang sepintas lalu. Saya nak alih kepada rancangan Malaysia ke-12 di mana ada beberapa janji di dalam beberapa chapter, tapi ada dari segi kemiskinan ada 2 pemacu perubahan which they call, I don't know, change agent or change this thing. Ada 2, mentransformasi pendekatan mengatasi kemiskinan tegak dan juga pertumbuhan termasuk Sabah dan Sarawak negeri kurang. Dan dia punya fokus adalah membasmi kemiskinan tegak dan merapatkan jurang pendapatan. Ada 3 bab di dalam rancangan Malaysia ke-12. Sesiapa yang minat perlu memahami yang berkaitan dengan kemiskinan. Dan dia pun telah tetapkan sasaran dari segi kemiskinan tegak 0.0% sifar. Dan untuk mutlak half, okey, dan relatif, dan ada juga dari segi pendapatan purata. Semua ini sasaran yang terletak. So, dan dalam rancangan Malaysia ke-12 pun ada saranan supaya kerjasama lebih erat dalam kalangan agensi kerajaan serta bersama dengan CSO masyarakat. Mereka telah sarankan, dan berdasarkan saranan itu saya syorkan kepada gabungan Marhain supaya kita perlu memainkan peranan yang lebih proaktif. Yang penting, ini contoh saja, kita perlu minta penjelasan program dan data yang ada dalam rancangan Malaysia ke-2. Sebagai contoh, apa itu program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar? Tak ada detail sekarang. Apa itu skim pembangunan kesejahteraan rakyat di luar? Siapa yang akan kendalikan? Begitu juga dengan pembangunan sosioekonomi orang asli dan sebagainya. Ada banyak program yang boleh dilistkan, dan dari segi pemantauan saran yang dijanjikan tu, saya ambil satu contoh perumahan. Dia janji buat 500,000 mampu milik di bandar dan 5,000 bantuan untuk luar bandar. Dan saya rasa ini perlu dimantau dan dinilai
Dan pada dari segi penilaian kita perlu buat lebih lah proaktif. Itulah saranan saya. Sekian, terima kasih saudara moderator dan saudara-saudari.